Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Puan Sheila selaku penyelaras bagi CDN and so on Negeri Sembilan. Saudara Muhammad Izzuddin yang menyediakan kemudahan teknikal sepanjang sesi kita dan sesi-sesi yang sebelumnya ini, kepada Cikgu Nur Sazana, jadi yang akan membentang pada sesi kita pada kali ini. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sempat hadir pada awal ini. Nanti siapa yang nak lihat lebih lanjut boleh semak dalam dalam rakaman yang akan kita kongsikan di laman web Connecting Dots Learning. Ya, ada alamat dalam saya punya slide awal tu, http Connecting Dots Learning. Jadi di dalam pautan tersebut akan terkandung portal CDL. Dalam portal tersebut akan dikongsikan video-video rakaman sesi CDN and so on, bukan saja untuk Negeri Sembilan tapi untuk pusat-pusat yang lain. Jadi kita ada beratus-ratus dah video rakaman perkongsian rakan-rakan guru kita sudah mencecah tempoh lebih 2 tahun. Okay. Jadi pada petang ini sebenarnya saya cuba untuk berkongsi tentang satu lagi aspek pembelajaran, pembelajaran bermakna. Tapi kali ini saya nak fokus kepada amalan maklum balas ataupun feedback. Kalau kita semak dalam di antara intervensi ataupun amalan pedagogi yang berkesan berdasarkan pada kajian yang telah dilaksanakan oleh Profesor John Hattie dalam bukunya Visible Learning. Salah satu intervensi ataupun inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru untuk memantapkan pembelajaran anak-anak ialah melalui maklum balas. Jadi bila saya sebut maklum balas, dia ada dua kita panggil dua hala. Sama ada guru memberi maklum balas kepada murid ataupun sebaliknya, murid memberi maklum balas kepada guru. Kalau mengikut John Hattie, yang paling berharga, yang paling baik ialah apabila murid-murid memberi maklum balas kepada guru. Sebab dia akan menjawab satu soalan yang sangat kritikal dalam proses pembelajaran, iaitu di mana anak-anak itu berada. Sebab dalam proses pembelajaran ni, kita kena tahu anak-anak itu berada di mana dalam proses perkembangan pembelajaran. Jadi bila kita dapat maklum balas daripada murid, maksudnya kita akan dapat melihat tadi lori besi buruk lama lalu. Minta maaf ada gangguan sedikit. Jadi balik kepada yang saya sebutkan tadi, apabila anak-anak memberi maklum balas kepada guru, maka itu adalah satu petanda yang sangat signifikan bahawa anak-anak tersebut tahu ke mana dia nak pergi, di mana dia berada. Dia tahu sama ada dia tahu sama ada dia sudah sampai terhadap destinasi yang telah
tetapkan. Ini kita akan bincangkan lebih detail. Mungkin mengambil masa beberapa sesi lah, beberapa sesi untuk saya kongsikan idea tentang feedback. Okay. Jadi maklum balas ataupun feedback ini seperti yang saya sebutkan tadi, satu intervensi yang sangat penting, okay? Dan kita akan gunakan sepanjang proses pembelajaran berlaku. Ya. Sebelum ni saya pernah kongsikan tentang CFU, Check for Understanding. Jadi feedback ini pun adalah satu tool yang boleh digunakan untuk menyemak kepahaman anak-anak tentang apa yang mereka pelajari. Okey. Sebelum itu saya ingin berkongsi pada petang ni, saya nak kongsikan ada satu konsep yang sebenarnya konsep ni boleh dibangunkan oleh guru terhadap anak-anak, terhadap murid-murid kita itu, okey, supaya dia sedar bahawa dalam kehidupan dia ada dua lingkungan. There are two circles in our life. Jadi kita nak anak-anak kita sedar bahawa terdapat dua lingkungan ataupun circles in our life. Two circles in our life. Circle yang pertama ataupun lingkungan yang pertama kita panggil lingkungan keprihatinan. Okay? Circle of concern. Dalam bahasa Inggeris dia namakan itu sebagai circle of concern. Sementara satu lagi circle iaitu circle of influence, lingkungan pengaruh. Okay? Jadi kalau kita dapat maklum apa kita dapat bimbing anak-anak supaya mereka sedar tentang kedua-dua lingkungan ini, dan dia akan memberi fokus kepada lingkungan yang betul. Ya? Sebab dalam hidup kita ni memang akan banyak sebab yalah, masa kita pun terhad. Ya? Satu hari kita hanya ada 24 jam. Tak lebih tak kurang. Jadi kita tak boleh membuang masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak penting atau perkara-perkara yang kita tak boleh buat, kita tidak boleh merubahnya. Okey, sebab dalam lingkungan keprihatinan itu yang ada di sekeliling kita, di persekitaran kita, okey, dalam persekitaran kita banyak perkara-perkara yang kita tak boleh ubah. Ya. Tapi kita prihatin, kita concern tentang perkara tersebut. Okey. Sebab itu dicadangkan, okey, daripada kita terlalu memberi peruntukan banyak masa kepada lingkungan keprihatinan itu, adalah lebih baik kalau kita memberi fokus kepada lingkungan pengaruh ataupun the circle of influence. Sebab dalam circle influence ini kita boleh kawal, kita boleh berperanan. Ya, inilah yang dikatakan sebagai proaktif. Di mana dalam proaktif ini, kalau kita memiliki tabiat yang proaktif, the proactive habit, tabiat proaktif, tabiat inilah yang akan menyalurkan tenaga kita, dia panggil tenaga positif, untuk kita mengembangkan, melebarkan, untuk mengembangkan lingkungan pengaruh
Jadi pengaruh kita makin lama makin berkembang. Ya. Jadi bila pengaruh kita berkembang, maka jadi kita banyak peluang-peluang yang boleh kita lakukan. Ya. Jadi mungkin sebelum ini dia menjadi lingkungan keprihatinan, tetapi oleh kerana pengaruh kita itulah telah pun kita kembangkan, okay? Lingkungan pengaruh itulah berkembang. Perkara yang sebelum ini menjadi keprihatinan, dalam lingkungan perhatian sudah dapat kita jadikan sebahagian daripada kita punya lingkungan pengaruh. Itu yang dimaksudkan dengan proaktif. Orang yang proaktif ialah orang yang memberi fokus tenaganya, masanya kepada lingkungan pengaruh, iaitu dia cuba mengembangkan lingkungan pengaruh. Sebab dalam lingkungan pengaruh ni dia boleh mengawal, in control, dia boleh mengawal dan dia boleh membuat sesuatu yang kita panggil yang produktif. Kalau kita nak bincang perkara-perkara dalam lingkungan keprihatinan tu sampai bila pun tak habis kan. Jadi kalau kita nak bincang, mungkin kita boleh bincang, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Okay? Jadi tenaga positif yang kita tumpukan untuk mengembangkan lingkungan pengaruh, okay? Dia akan menjadikan kita lebih proaktif. Lebih proaktif. Maksud proaktif ni, kita melihat sesuatu itu dengan persepsi yang lebih positif, dan juga kita mempunyai pendekatan-pendekatan yang berasaskan kepada nilai. Orang yang proaktif, orang yang membuat keputusan berdasarkan kepada nilai. Nilai ini sangat berkait rapat dengan sistem kepercayaan ataupun belief system. Kalau seorang guru, dia akan ditanya apakah nilai yang dipegang dalam profession perguruan dalam bidang pendidikan. Ini biasa saya kongsikan dengan pelajar-pelajar IPG dahululah. Masa saya bertugas di IPG, saya kata sebagai guru kita mesti ada 3 kepercayaan, 3 keyakinan. Sebab inilah yang akan memandu ke mana kita nak bergerak dalam profession perguruan kita ini, pendidikan perguruan ataupun pendidikan ini. Sebab kita akan berada dalam bidang ini dalam tempoh yang lama. Ya. Kita akan berada dalam tempoh yang lama. Sebahagian daripada hidup kita akan kita dedikasikan kepada tugas kita sebagai seorang guru. Ya. Apa yang 3 itu? Apa kepercayaan, apa nilai? Pertama, kita kena percaya yang yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai harga diri. Kalau kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai harga diri, sudah tentulah cara kita mendidik mereka tidak akan berubah. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh, tanpa mengenal penat dan lelah, untuk kita menjadikan anak-anak kita tu seorang yang kita panggil murid yang sebagai manusia, manusia yang berjaya hidupnya. Okay? Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, guru-guru mesti percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai potensi, mempunyai bakat. Potensi dan bakat itu ada dalam diri setiap anak-anak. Jadi peranan kita sebagai seorang guru ialah untuk mengembang, untuk memupuk, untuk membugarkan potensi tersebut.
Cuma yang mesti kita ingat bahawa anak-anak ni dia tak sama antara satu sama lain. Mereka ni adalah unik. Unik ni maksudnya tak sama antara satu sama lain. Jadi potensi mereka pun berbeza. Ya, antara satu sama lain. Jadi kalau kita yakin dan percaya mereka ada potensi, walau apa juga latar belakang mereka, ya, maka kita tidak akan kita tidak akan mengabaikan tanggungjawab mengembangkan potensi. Potensi ini pelbagai dalam banyak bidang, dalam banyak dimensi dan sebagainya. Dan nilai yang ketiga ialah kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu boleh belajar dan boleh diajar. Ini sangat penting ya. Sebab kita mungkin akan berjumpa dengan pelbagai jenis anak-anak dalam masa kita jadi seorang pendidik, ya. Tapi percayalah, macam mana pun anak-anak ini, ya, mereka boleh belajar dan mereka boleh diajar. Kalau tak percaya, kita tengok ada banyak contoh kan yang yang pernah kita tengok, yang kita jumpa ataupun yang kita baca, yang kita tonton ya. Contohnya saya biasa kongsikan kisah seorang kanak-kanak yang buta, pekak dan bisu. Buta, pekak dan bisu. Macam mana nak mengajar anak-anak buta, pekak dan bisu? Jadi kalau ada masa nanti pergi ke YouTube, cari satu filem namanya Miracle Worker, pekerja ajaib. Pekerja ajaib. Seorang guru namanya Anne Sullivan telah mendidik seorang anak yang buta, pekak dan bisu, dan akhirnya namanya Helen Keller. Akhirnya Helen Keller menjadi seorang yang hebat, yang ternama, seorang aktivis, seorang ahli politik, seorang pejuang hak anak-anak yang lain kelainan upaya, namanya Helen Keller. Jadi kalau maksudnya anak-anak yang pekak, bisu dan buta pun ada potensi dan boleh belajar dan boleh diajar. Okay. Ini nanti panjang kat situ nanti kan tak habis. Tak sempat cikgu untuk bentang nanti. Okey. Jadi nilai itu maksud dia nilai. Nilai itu menjadi asas kepada kita membuat keputusan. Kalau kita tak ada nilai, keputusan kita tu mungkin tidak akan membantu kita, membantu anak-anak. Ya? Jadi kalau kita ada nilai yang kita pegang dalam profession kita ini, insya-Allah, kita akan menjadi seorang yang proaktif. Kita biasanya akan berbincang sebelum bertindak. Kita cuba memahami memahami sesuatu, dan akhirnya kita akan menjadi lebih produktif. Dan satu lagi sifat yang sebaliknya ialah orang yang reaktif. Dia bersifat reaktif. Orang yang reaktif ni banyak fokus kepada lingkungan keprihatinan. Okay? Dia tak fokus kepada lingkungan pengaruh. Dia selalu salahkan orang, melihat kelemahan orang lain. Dia tak nampak kelemahan diri dia, dia nampak kelemahan orang lain. Dia suka mengemukakan isu-isu yang di luar kawalan. Ya. Macam-macam lah ya. Yang kita panggil tenaga-tenaga yang negatif. Bila kita menyalurkan tenaga-tenaga yang negatif ini, maka kita tidak akan dapat pergi jauh. Ya. Khususnya dalam kita mendidik anak-anak, dalam proses pembelajaran anak-anak. Okay? Jadi kita perlu elakkan daripada banyak menggunakan masa kita dan tenaga kita untuk memikirkan perkara-perkara di luar lingkungan pengaruh. Jadi orang yang banyak fokus pada lingkungan pengaruh ini, dia punya lingkungan banyak memberi tumpuan kepada lingkungan keprihatinan itu, the circle of concern. Kita akan dapati dia punya circle of influence makin lama menguncup.
kecil, kecil, kecil. Sampai ke satu peringkat, dia akan jadi hopeless. Dia panggil hopeless ya. Okey. Saya ingat sebelum saya akhiri sesi pada petang ini, saya nak kongsikan yang feedback itu saya akan sambung insya-Allah pada sesi yang akan datang yang lebih detail. Okey. Ini ada satu buku. Izzuddin ingat buku ni ya? Saya pernah kongsikan ya. Ingat, doktor, saya dah habis baca. Dah Alhamdulillah. habis baca dah? Sudah. Okey, alhamdulillah. Jadi biasa saya akan recommend pada apalah pada rakan-rakan untuk membaca buku ni. It's a very good book. Okay. Ditulis oleh Stephen R. Covey. Dia dah meninggal. Okay. Sekarang ni usaha-usahanya disambung oleh anak-anak beliau. Oleh apa tu Saint Covey dan beberapa orang yang lain. Jadi dalam buku ni dia memperkenalkan 7 tabiat bagi orang-orang yang berkesan. The most dia panggil highly effective people, orang-orang yang mempunyai kesan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Okey. Jadi kalau cikgu ada kesempatan, saya cadangkan belilah, bacalah buku ini. Okay, saya baca berulang-ulang kali. Okay, pada usia saya muda dulu sampai sekarang, saya banyak merujuk kepada idea-idea yang ada dalam buku ni. Dia ada 7 habit. Di antaranya dia kata be proactive. Saya dah terangkan tadi dah. How to be proactive. How we determine. Okay, mana kita boleh fokus kepada apa tadi, circle of influence, begin, the end with the mind. Ini yang saya cadangkan apa tu, yang saya gunakan idea apa ni, KMR. Okay. Di mana kita gunakan backward design. Jadi backward design ni pun datang daripada idea begin, the end in the mind. Matlamat itu kita letakkan lebih awal dalam kita punya pemikiran sebelum kita merancang aktiviti. Okay, first thing first. Benda yang pertama, yang utama kita pertamakan. Ini segi priority. Kemudian think win-win. Okay, menang-menang. Bukan win-lose. Bukan menang kalah. Kemudian dia ada seek first to understand, then to be understood. Ini untuk communication lah. Kalau kita berkomunikasi, kita cuba untuk memahami. Bukan untuk menjawab apa yang kawan-kawan kita katakan itu. Okey. Jadi saya ingat ada yang lain-lain tu nanti kita akan sentuh lah secara semasa ke semasa. Jadi saya tamatkan sesi pada pagi ini, pada petang ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan guru. Terima kasih kepada Puan Sheila dan juga kepada Muhammad Izzuddin yang membantu kita pada petang ini. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsian yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih doktor kerana selalu memberi kita idea dan perkongsian yang menarik.